course SA408 Statistic for Science and Engineering. So of course you are all semua from electrical engineering punya ni kan fakulti. So saya nak jelaskan yang kita akan menggunakan platform berikut which is for attendance I'm going to use YouFuture yang mana memang sentiasa saya akan buat schedule so that you akan terus dapat email untuk schedule your class. Kita akan ada 2 class which is lecture dengan tutorial. So both of this class saya yang akan conduct. Jadi dalam masa seminggu ni, bukan seminggu ni sahaja dan seterusnya, apa-apa sahaja announcement saya akan buat dalam YouFuture ataupun dalam Google Classroom. And then regarding the notes, tutorial and also recording, saya akan letak dekat dalam Google Classroom. So after this class, kalau siapa-siapa yang let's say line internet dia slow ataupun tak ada reason untuk not attend my class, kena bagi tahu dulu, mention kepada saya yang you are not attending my class. At the same time, untuk recording ni saya akan letak dekat Google Classroom lah, so for you to refer kita punya recording class. And then in terms of tutorial pula, waktu tutorial I'm going to use Telegram. So for this one kan, nampak tak, lecture class saya akan gunakan Google Meet. Untuk tutorial class saya akan gunakan Telegram yang mana ada certain tutorial yang saya perlu buat Google Meet. Maksudnya kalau ada permintaan, it depends on you juga. Kalau you lebih prefer untuk kita discuss tutorial, saya akan buat Google Meet. Tapi for now, untuk topik yang pertama ni, tutorial yang pertama, I'm going to discuss dia punya tutorial tu dalam Telegram yang mana saya akan bagi nama tugasan kepada setiap orang yang saya akan bagi tahu sebelum habis kelas lecture. And then waktu kelas tutorial dalam Telegram, you all kena share your answer. So that bila you share your answer, kawan-kawan you boleh tengok juga jawapan tutorial yang you buat. At the same time, saya akan simak terus dalam group Telegram. So discussion kita dalam tutorial class, you just masuk je attendance daripada YouFuture and then kita akan discuss dalam Telegram class unless you all minta saya buat discussion untuk tutorial. That is maybe something yang kita boleh selitkan dalam lecture, so that saya nak limitkan saja seminggu 1 kali je kita jumpa. So is that okay untuk everyone? Okay, agree. Okay, so kalau okay, sebab saya tak nak memberatkan you all nak pergi masuk Google Meet 2-3 kali, jadinya untuk tutorial class ni kita just discuss dalam Telegram. So let's say someone ada issue ke apa ke, kita boleh discuss dalam lecture class lah. Sebab lecture class kita 3 jam kan, walaupun waktu petang, mata pun nak buka tutup je ni kan. Okay, the next one is assessment. Assessment, apa-apa je assessment, which is assessment 1, 2, 3 and 4. 4 adalah final assessment, final exam. So 1, 2, 3 assessment ni saya akan buat dalam bentuk Google Form for you to submit. So that bila you all submit dalam Google Form, nanti you all akan dapat feedback balik. Macam I buat untuk profiling kan, you dapat feedback balik tak bila you buat profiling tu? Siapa yang dah buat dah? Ada tak dapat feedback? Maksudnya bila you dah submit, you dapat email yang you dah buat IC. Ada tak? Ada. So sama juga macam assessment, for you to keep track bila you masukkan your assessment punya answer sheet, so that everyone tahulah yang dia dah hantar. Tak perlu nak tanya saya lagi dah submit ke belum submit kan, kadang-kadang you all keliru, tak pasti dah betul-betul submit ataupun belum kan. Okay, you all akan ada 4 assessment. Assessment yang pertama 8%, assessment yang kedua 13%, assessment 3 19%, and then assessment 4 60% untuk final assessment. So sangat tinggi ni dekat final assessment untuk final exam. But then your assessment ni cuma ada quiz 1, test 1, quiz 2 3%, test 1B 10%, quiz 3 4% and test 2 15%. So you akan ada quiz 3, test 1 dan test 2. Okay? Okay, this one saya akan explain in terms of dia punya SOW. Sekejap SOW. Okay. So untuk your SOW ni, scheme of work, as you can see, kita ada week yang pertama ni saya kena cover this one so that you will keep track, sebab lepas-lepas ni akan ada banyak lagi chapter. Jadi kalau kita delay untuk tak masuk ni untuk first week, I know first week mesti kita pun masih tengok perasaan tadi ada yang tak ready lagi kan.
But then it's okay because I just yang this one adalah the basic untuk starting statistik ni. As you all know, kita ada probability distribution, discrete probability distribution, and then seterusnya saya tulis entrance survey. So maklumat yang saya tunjuk ni saya dah bagi dalam Google Classroom. You all boleh refer balik dekat material ataupun references yang saya attach. So this one masuk pada week yang kedua. Lepas tu ada estimation punya week yang ketiga, ada week yang keempat, kelima, yang keenam, and then barulah mid-sem break. So you ada 3 sahaja cuti. Yang first adalah mid-sem break, and then the second one is your cuti perayaan khas, dan yang third one adalah your study week. So itu yang cuti besar lah, seminggu. So kita ada hypothesis testing. Kenapa you all kena belajar semua ni kan? Sebab dalam matematik kita ada statistik. So whatever deal with statistik, sebenarnya you gunakan data ataupun number untuk generate information, yang mana kalau you buat hypothesis testing kan, nanti you akan dapat jawapan yang akhir yang mana satu yang lebih kita prefer. Maksudnya kita boleh buat satu decision. Sebab tu itu yang dinamakan sebagai statistik lah. You all kena tahu dia dari segi macam way for you to dapatkan satu information lah untuk analisis. So kita ada statistical analysis punya proses untuk you dapat information tu. So ini yang saya kata tadi, cuti perayaan khas kita ada 1 minggu. Lepas tu this one sebelum tu kita ada test, kalau you perasan kat sini warna hijau ni, assessment 1 tadi adalah pada bulan 11. Awal bulan 11 kita dah ada assessment 1 which is quiz 1, dan kita mesti habis test 1A. Okey, test 1A dan test 1B adalah test yang tak banyak pun soalan dia. And then untuk quiz ni pun 3% sahaja. Quiz ni saya akan bagi tahu seminggu sebelum kita nak buat quiz. So biasanya quiz saya akan buat waktu tutorial. So that waktu tutorial kan you tak masuk kan, kira macam you masuk, kita discuss jawapan, but then tak ada online meeting. So bila tak ada online meet, saya akan gunakan masa tu untuk buat quiz. So kita akan ada 3 quiz waktu tutorial nanti. And then sebab quiz ni pun dalam masa setengah jam je kot, saya akan bagi you masa untuk buat. And then itu pun open book kan, so you all boleh ni lah, boleh tengok buku lah untuk refer. So quiz yang kedua adalah, dan test yang pertama ni 1B adalah untuk assessment kedua pada bulan 12 nanti. So bulan 11 akan ada 11 akan ada assessment yang pertama, assessment yang kedua pada bulan 12, dan juga akan ada exit survey. Assessment yang ketiga ni adalah sama juga. So you all tak ada project, tak ada tak ada group project, tak ada assessment yang itu semua tu. Group project ke ataupun case study assignment ke tak ada. You ada quiz je, tu yang banyak sikit ni. Quiz 1, 2, 3, test 1A, 1B, and also test 2. Tak ada assignment dan tak ada project, okay? So barulah final examination. So cuti ulang kaji ni 3 hari. Sebenarnya seminggu ni dia ada drag sikit. Kita tengok yang ni lah, yang baru. Okay, that one is for SOW, scheme of work. So saya juga ada attach statistical table, yang mana kita akan gunakan di statistical table untuk first chapter ni dan second chapter, first topic. And the formula attach juga pun sama, kita akan gunakan 2 formula yang atas sudah hari ni. Okay, dah bersedia? Sekejap. Okay, boleh semua, tak dengar respon? Boleh. Boleh miss. Okay, kita start. Kalau ada problem ataupun ada masalah, bila you rasa I cepat sangat ataupun bila you tak dengar I cakap apa, bila you nak tanya, terus tanya sahaja. Sebab dia lah waktu untuk you bertanya. Kita ada 3 jam, tapi mungkin akan habis awal sebab tak banyak sangat. Okay, so kita akan teruskan terus. Saya ada dengar something. Okay, saya teruskan lah.
probability. So untuk probability chapter 1, probability distribution, apa yang dimasukkan dengan probability adalah kebarangkalian. Jadi you all dah pernah dengar lah sebelum ni. Siapa-siapa yang ambil matematik, engineering student, electrical engineering ni mesti semua hebat matematik ni. So matematik and admat mesti diambil kan masa dah sekolah kan. So probability is something yang you dah already belajar dalam sekolah you dulu. So untuk remind again, apa benda yang kita belajar, the first term yang kita gunakan adalah sample space. So bila dikata sample space is a set of all possible outcome of a statistical experiment yang kita panggil sebagai sample space is represented by symbol S. So apa-apa sahaja yang bila you consider satu event, macam contoh example yang pertama, consider tossing a fair die. Maksudnya you nak baling satu dadu. Bila you nak baling satu dadu, ada possibility kebarangkalian dadu tu akan muncul number 1. Ada juga kebarangkalian dia muncul number 2, 3, 4, 5 and also 6. So nak tulis dalam bentuk sample space, dia kata okay, buat dalam bentuk sample space, apa dia bila kita event, bila kita consider tossing a fair dice. So macam mana kita nak buat, just buat sahaja simbol S yang besar sama dengan in terms of curly bracket, dalam curly bracket ni 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 macam ni lah. And the next one is if we are interested in whether the number is odd or even, the sample space will be, dia depends on apa yang kita nak tengok. Okay, kalau kita refer kepada nak odd dengan even, so kita bolehlah buat sample space macam ni. Let's say you nak baling and then possibility you nak baling coin, contohlah kan, biasa kita dengar kan dulu punya example, you nak baling coin. So bila you nak baling coin, actually ni sama ada you dapat head ataupun you dapat tail. So you punya sample space should be head ataupun tail. Okay, ataupun H ke T ke. So better you buat dalam huruf yang ni lah, full lah. Kalau you buat dalam huruf yang H ke macam ni, you kena buat apa nama dia, petunjuk macam tu. So kenalah buat H tu represent head, right, you buat macam ni kan. Okay, so that is how the first term which is sample space. Second one is event. So bila kita event adalah apabila dalam sample space tu you expect something yang you nak, which is event is a subset of the sample space. Maksudnya macam apa yang you nak daripada sample space tu. For example, bila kita consider tossing a fair die, maksudnya kat sini outcome yang dia nak adalah dia nak divisible by 3. Maksudnya boleh dibahagi dengan 3. So daripada event sample space ni, which one yang boleh dibahagikan dengan 3, which is 3 dan 6. So at this time, dia tak boleh buat S lagi dah. S ni untuk yang the whole sample space kan. So untuk yang event yang you nak, you boleh buat consider A ke B ke, tapi you kena buat petunjuk. Yang mana petunjuk tu, let event A be the outcome that when the die is tossed. So maksudnya dia dah bagi tahu dah. Okay, jadi divisible by 3. Maksudnya ini adalah event dia. Sorry, bukan sampai sini. The number shows on the top face is divisible by 3. Ataupun you boleh buat je, A represent event divisible by 3. Point dia adalah divisible by 3. So yang bermaksud dia nak yang boleh dibahagikan dengan 3 sahaja. So you buatlah A sama dengan 3, 6. Let's say you nak buat B, C, D pun tak ada masalah. Yang penting you assign B adalah sama dengan event yang let's say kita nak ambil odds ke kan. B represent event yang odd. Odd tu adalah ganjil. So you ambil lah event untuk B adalah yang odd. Yang mana yang ganjil adalah 1, 3 dan 5. So macam itulah cara yang you nak keluarkan event. Maksudnya apa benda yang you nak tu adalah peristiwa yang berlaku kan. So dia adalah subset dalam sample space. Okay, the next one is complement. Untuk complement pula adalah something yang pelengkap. Yang dikatakan dengan pelengkap tu, bila lah you ambil event A tadi tu, dia kata apa dia complement of A. Bila kata complement of A, dia punya simbol adalah A prime. So bila A prime macam ni, A apostrophe lah. So A prime adalah selain daripada A. Yang mana kalau event tu adalah, dia based on sample space kan. Kalau sample space tu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila you nak event of A, yang mana A ni adalah tadi 3 dan 6, divisible by 3 kan. So bila kita nak complement of A, maksudnya selain daripada A, selain daripada 3 dan 6 ni. So back pada dia punya sample space. So selain daripada 3 dan 6 adalah 1, 2, 4 and 5. So that is what we call as complement. Pelengkap. Apa yang melengkapkan A ni adalah 1, 2, 4, 5. Back to the punya sample space. Okay.
you boleh refer yang ni lah. And then seterusnya, itu adalah example 3 yang saya tunjukkan tadi. Probability of an event. So you dah pernah dengar dah banyak kali ni, kebarangkalian. Bila kebarangkalian sahaja dia berlaku antara 0 and to 1. So maksudnya bila you dah kira-kira tiba-tiba you dapat 1.5, okay, automatik jawapan you salah. Ada something wrong lah peniraan tu. Sebab untuk kebarangkalian jawapan mesti antara 0 to 1. So there may be 0.2, 0.3 depends on situation. 0.25 ke 0.6453 ke. So saya suggest untuk sentiasa ambil 4 decimal places. Okay, apa-apa sahaja jawapan dia adalah sama ada 3 to 4 decimal places. So saya suggest you rajin-rajinkanlah diri untuk buat dalam bentuk 4 decimal places. Macam dulu-dululah at maths kan. Okay, sama juga macam ni. So event dia kalau dia kata probability mesti antara 0 to 1. So yang mana kalau kat sini pula dia tunjukkan probability untuk empty set. Kalau yang ini, kalau you ingat balik dulu kita ada empty set. Empty set tu maksudnya set kosong. Kalau lah semua ni dah ada event kan, jadi empty set dia tak ada apa-apa lah. Maksudnya A ni adalah 3 dan 6 and then A prime adalah 1, 2, 4 dan 5. So yang empty set ni adalah bila set tu set kosong lah, tak ada apa-apa. Okay, itu adalah salah satu jugalah dalam kita punya sample space. And then probability of S adalah equals to 1. Yang mana kalau semua dikira sebagai satu. Let's say you consider semua ni S ni. So ni semua ni adalah sample space kan. Bila you consider probability untuk sample space, dia mesti satu. Sebab apa satu? Sebab semua ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 6. So probability tu ikut formula yang ni. Okay, kalau probability, apa dia event yang kita nak, bahagikan dengan semua. So let's say kalau probability of S untuk sample space tadi, kita ada 6 daripada 6. So dia akan jadi 1 lah. Jadi whole punya sample space automatik kebarangkalian dia adalah 1. Tapi bila you nak ambil event A ni kan, okay, apa dia probability untuk A? So probability untuk A adalah sama dengan, kita ada 2 je. 2 daripada 6. So kita punya N adalah sama dengan 2 and then kita punya N besar which is total population, total semua sekali adalah 6. So dia akan dapat 1/3 ataupun 0.3 kan. So kat sini kita dapat tahu dia punya kebarangkalian. Nampak tak? Dia mesti sentiasa within 0 and 1. Okay, that is how kita calculate probability of an event. And then if A and A prime are complementary event, then probability of A tambah dengan probability of A prime, kita akan dapat 1. So betul lah, yang ini tambah dengan ni kita akan dapat the whole one. So kita akan dapat 1. Is that okay for now? Yes. Okay. Okay, so seterusnya kita ada random variable. So bila saya cakap pasal random variable, concept of random variable is a function that associates a real number with each element in the sample space. Yang bermaksud dia lebih kepada macam dengan kata lain dia adalah variable which value variable whose value depends on certain saya ingat variable whose value depends on random phenomenon. Dengan kata lain lah yang saya faham. So maksudnya variable tu apa-apa saja variable. Maksudnya contoh kita nak ambil n untuk ni kan n ni represent apa? The sample space given by detailed description of each possible outcome when 3 electronic component. So kita punya variable adalah kita nak observe electronic component. So bila cakap pasal random variable, dia macam satu situation yang mana value yang kita akan dapat tu depends on random phenomenon. Yang bermaksud dia depends on certain situation yang mana secara random. Okay, yang saya boleh explain dari segi inilah perkataan ni. So the sample space giving a detailed description of each possible outcome bila 3 komponen are tested. So 3 komponen ni dia tested. Contohlah dia nak test mentol lah contohnya kan. So mentol 3 electronic komponen. So test mentol yang pertama, mentol kedua, mentol ketiga. So you test mentol yang pertama. Mentol yang pertama you test, okay, tiba-tiba you dapat dia defective lah. Non-defective. Tengok yang ni. Non-defective. So bila you test untuk mentol yang kedua, lagi sekali non-defective. Mentol yang ketiga, lagi sekali you buat non-defective.
So yang ni adalah dari segi quality control. You nak tengok dari segi elektronik tersebut, adakah dia outcome dia, maksudnya bila kita ambil secara random, tiga mentol ni adakah dia okey ataupun dia tak okey. So non-defective dan defective, dia punya outcome lah, sama ada dia tak rosak ataupun dia rosak. Okay. So bila dia tak rosak, yang bermaksud macam inilah, bila you test yang pertama dia tak rosak, test yang kedua tak rosak, test yang ketiga tak rosak. So ada 3 possible outcome, sebab you kat sini tulis kita nak test dia 3 kali, 3 electronic component. So 3 kali lah kita test kan. So macam mana cara nak tulis untuk this one, non-defective macam tu. So untuk yang kedua non-defective, let's say ada satu yang defective, dia depends lah outcome tersebut. Biasa untuk dalam soalan dia just bagi tahu in terms of ni lah, nak dapatkan probability, dia just overview je lah. Okay, so untuk this one as you can see, sample space, let's say dia nak bila dia test x2 equals to 0. X ni maksudnya number of tests. Let random number x be the number of defective item when 3 electronic component are tested. So bila dia test x equals to 0, maksudnya bila non-defective tu kan dia kata x ni non-defective kan, number of defective. Okay, x ni represent number of defective. So bila kosong number of defective, so you akan dapat non-defective 3 kali. Bila x tu adalah satu, maksudnya ada satu yang defective. So kat sini n sama ada possible dia NND ataupun NDN yang dia tulis kat sini lah, ataupun DNN. Okay, maksudnya defective tu sekali je possibility dia lah. And then untuk event yang seterusnya, kalau let's say defective tu 3 kali macam mana? So kalau 3 kali dia macam ni pula. Non-defective, defective tu 2 kali. So ini pun sama juga, defective, non-defective, defective. So possibility tu tak semestinya bila dia test, sebabnya mentol pertama tak sama dengan mentol kedua dan tak sama dengan mentol ketiga. Let's say you ambil mentol ni apa nama dia 1, 2, 3 dia dah numbering dah kan. So maybe yang pertama non-defective, yang kedua defective, yang ketiga defective. So bila you test kali kedua, ataupun bila you test tu dia jadi defective, non-defective, defective. So depends on kita punya susunan tu sebenarnya. Sebab tu dia kata jadi susunan tu sangat ni lah penting juga. So untuk yang ketiga, bila defective tu adalah 3 kali, so dia akan jadi defective, defective, defective. So ini yang dikatakan sebagai possible outcome lah. Maksudnya apa nama dia, yang pertama you kena detect dulu apa benda soalan bagi tahu. So bila soalan tanya ada random variable x ni be the number of defective, so you boleh test kat sini sample space kita, kat sini x kita. So bila kat sini x kita automatic dia ada number of defective. Kalau tak ada defective, dia akan jadi macam ini. Kalau ada satu je lah, sama ada ni, ini ataupun ini. Kalau ada 2 macam mana, ada 3 macam mana. Is that okay? Okay. Okay ke? Okay, seterusnya. Discrete sample space. Okay. This one adalah yang kita akan masuk hari ni. Dah masuk dah dapat tadi kan, tapi yang ni baru fokus on discrete yang kita akan masuk biasanya dalam soalan lah. If a sample space contain a finite number of possibility or unending sequence with as many elements as there are whole number, it is called as discrete sample space. So untuk discrete sample space ni, discrete tu maksudnya something yang apa kita boleh kira. Sebab tu kat sini kita panggil countable. Maksudnya macam number of defective item ada berapa? 1, ada 2, ada 3. Maksudnya X tu sama dengan 1, X tu sama dengan 2, X tu boleh jadi sama dengan 3. So benda tu yang boleh di count. Kalau you buat 1.5 tak boleh. So yang ni bukan dikira sebagai discrete random number lah. Maksudnya benda yang boleh dikira countable. Macam contoh number of call eliminate, number of accident. So tak ada number of accident 1.5 number of accident kan, tak ada. So ini adalah dikatakan sebagai discrete lah, yang boleh dikira secara fix tepat. Number of defective and so on. Okay. So untuk continuous pula berbeza macam saya cakap tadi. Kalau yang ini you kira kan, count, you kira 1, 2, 3. Tapi bila continuous, dia ada masuk macam weight, height, time and distance, yang mana
Contohnya macam weight ni kan, you punya berat contohnya lah kita ada 56.3 contohnya macam tu. So bila besoknya you kira dia dapat 56.9 contohnya kan. So penambahan ni 0.9 ni sangat penting. So ini yang dikatakan sebagai continuous. Maksudnya dia punya measurement of data tu dia consider point zero ataupun zero value lah. So walaupun 0.9 ni kenaikan dia adalah 6 kan macam tu kan. So sangat penting. Walaupun dia 0.9 tapi dia sangat penting. Berat ni nak masuk 60 dah ni, 57 dah ni kan. So itu difference dia. Kalau yang ni dia fixed amount, sebab tu kita panggil discrete sample space. So untuk discrete ni ada dua jenis sahaja. Untuk continuous ni kita ada normal distribution. So dia depends okay. So tadi kita ada belajar discrete, random variable and also continuous random variable. So untuk discrete ni as you can see, discrete dengan continuous. Jadi dalam bentuk sample space tau. Kalau dalam bentuk sample space dia, perkataan sample space you kena buat macam gini. Sample space dalam bentuk S. So sama ada di NNN, NND, NDN and so on lah. And then untuk continuous ni pun sama juga. Okay. So ini in terms of sample space. Tapi in terms of biasa yang kita ambil adalah probability. We just focus on probability je lah. So untuk discrete random variable, biasanya kita akan ada dua jenis. Sebenarnya ada lagi tapi you cuma belajar binomial and also Poisson. And another one untuk continuous ni you akan belajar normal. So yang kita akan masuk hari ni adalah this one lah, yang ni kita tak masuk lagi. Next week baru kita masuk. Okay, untuk special discrete distribution kita ada binomial. So a binomial experiment is probability experiment that satisfy the following four requirements. The first one is fixed number of trials. So number of trial adalah n. So you kena identify dulu. Daripada soalan nanti you kena identify berapa banyak trial yang dia nak gunakan. So n kena identify. The second one is each trial, setiap satu percubaan tu mesti ada dua sahaja outcome. Okay, the two outcome is supposed to be sama ada dia success or failure. Dua benda ni sahaja. So maksudnya success ataupun failure sahaja outcome dia, tak boleh ada lain. Sebab tu memang sebagai by. By tu maksudnya dua. Yang mana kalau lah you you baling dadu tadi, bila you baling dadu you ada 6 possible outcome. So that one adalah not binomial distribution. Okay, bukan binomial distribution. Kalau you contohnya lah you buat operation contohnya lah kan, ataupun you ambil exam, so you ambil SCA 408. Actually I ajar ada kod lain juga. So 404, 408. So this one 408. Let's say you ambil paper 408. Ada dua possibility je dalam exam you, sama ada you success ataupun you failure. So dua benda ni sahaja outcome dia. So kena ingat lah. Jadi bila success or failure dia ada 2 point. Kalau dia success sahaja dengan failure sahaja dia adalah dua perkataan lah. Tapi bila dah masuk pada P ni yang masuk probability of success. And then masuk Q pula ataupun 1 minus P dia adalah probability of failure. Bila dah masuk probability, kena make sure yang dia punya value mesti antara 0 to 1 sahaja, tak boleh lebih daripada 1. Okay. Okay, the next one is the outcome of each trial must be independent. Macam saya beritahu tadi lah, independent ni berdiri dengan sendiri. So let's say you ada 3 mentol kan. Mentol yang pertama you test, mentol yang kedua dan mentol yang ketiga. So mentol yang pertama tak sama dengan mentol yang kedua. Maksudnya dia macam Lita, Siri dan Selari lah kan. So Lita, Selari tu dia ada level-level yang lain. So maksudnya bila ada mati satu, yang lain boleh hidup lagi. So kalau Lita, Siri pula kan, maksudnya bila satu mati yang lain semua mati. Dia macam tu. Tapi itu adalah dependent, maksudnya dia bergantung antara satu sama lain. Kalau yang ini dia mesti independent, yang bermaksud dia macam Lita, Selari lah, yang mana mentol yang pertama adalah mentol yang pertama, tak sama dengan mentol yang kedua. So bila you dah test yang pertama, okay, tiba-tiba dia failure kan, tak hidup pula kan. So dia defective tadi, tak hidup. So bila dia defective, maksudnya okay, dah habis. And then outcome yang kedua pula, mentol yang kedua. So antara mentol pertama, kedua dan ketiga, dia adalah independent, tak bergantung antara satu sama lain. And then the probability of success must be remain the same for each trial. So probability of success ni mesti sama. Okay, so
contohlah dia daripada produk yang sama, so probability of success mesti sama. Maksudnya kebarangkalian dia bagi tahu kat sini untuk mentor ni tadi mesti 0.2 dia bagi tahu kat sini. Probability of success dia 2% je contohnya lah kan. So 2% ni bukan 2% lah, 0.2 upon 1.0 kan, maksudnya 0.8 ni probability of failure. Maksudnya dia dah test 0.2 ni je lah yang success ni. Maksud kebarangkalian tu dia hidup tu sangat kecil. Nampak tak? 0.2 je daripada 1.0 ni whole, okay, whole probability 1.0. Daripada 1.0 ni yang success cuma 0.2 sahaja. So the rest of it 0.8 adalah failure. Macam mana kita nak dapat? Daripada sini lah. So probability of success adalah yang berjaya. So dia akan bagi tahu lah dalam soalan successnya berapa. So let's say macam saya bagi tunjuk tadi kan 0.2. Kalau 0.2 tu adalah probability of success, automatic yang failure ni you kena buat 1 minus 0.2. So dia akan dapat 0.8. So 0.8 ni adalah kita punya probability of failure. Okay. And then macam yang saya cakap tadi lah, kena tahu number of trial dengan X number of success in each trial. So yang ni depends on apa yang kita nak cari lah. Maksudnya sama ada kalau lah kita punya aim tu adalah number of success, sama ada X tu tak berjaya langsung kosong, X tu sekali je dia berjaya, X tu 2 kali je dia berjaya. So in terms of discrete, yang mana kita kena tengok setiap satu ni, 0, 1, 2, 3 dan so on. Okay. Okay, kita pergi pada example. 10%, kita bagi tahu kat sini. 10% of all DVD players manufactured by large electronic company are defective. So dia punya event adalah sekarang ni defective. Okay, defective. Okay, ingat event yang dia nak fokus adalah bila electronic company ni DVD dia adalah defective. So 5 DVD players are randomly selected daripada production line of this company. The selected DVD players are inspected to determine. Maksudnya ada 5 DVD ni perlu dicuba untuk determine sama ada dia defektif ataupun dia good, sama ada dia rosak ataupun dia bagus. Dia okey lah. Is this experiment a binomial experiment? Macam mana you nak detect? Okay, macam mana cara nak detect? You kena determine yang pertama number of trial. So there are 5 DVD players. So kita ada 5 kali trial. Okay, macam saya cakap tadi lah, kalau ada 5, tadi ada 3 mentor kan, so 3 kali trial, 3 kali percubaan. So kalau kat sini 5 DVD, 5 kali lah kita nak tengok ada tak perbezaan antara 5 ni. So 5 DVD players represent 5 trial. And then ada 2 outcome sahaja, sama ada defective ataupun good. So itu yang dikatakan sebagai by tadi kan, by adalah 2. And then each DVD players is independent of each other. So maksudnya setiap satu DVD tu tak ada kaitan dengan DVD yang lain. So that is what we call as independent. Tak ada kaitan antara satu sama lain, tak bergantung. Okay. The probability of defective adalah 10%. So bila dia kata 10%, yang bermaksud 0.10 lah. 10%, 10 over 100, 1, 2. So kita ada 0.1. So in terms of probability, you tak bolehlah buat 10%. You kena buat in terms of perpuluhan, which is antara 0 to 1 probability kan. Okay. So that is, ada gerak-gerakan. Okay. So itu adalah dari segi dia punya karakteristik. Kalau nak tengok dari segi dia punya formula, yang kita masih lagi dalam binomial antara binomial discrete-nya ni, probability distribution. Okay, so untuk binomial probability formula kita menggunakan nx px 1 minus p n minus x. Sebab tu untuk buat binomial, you can identify dulu apa dia n dia, apa dia p, apa dia q ataupun 1 minus p. Okay, yang ini adalah untuk success, ini adalah untuk number of trial, ini adalah untuk failure. Okay, so bila you dah detect N, P, Q, another one is X. X ni adalah depends on kita punya event itu sendiri. Apa yang kita nak tengok. Nah, contohnya macam in probability experiment, dia punya formula adalah yang ini. So, cara nak tekan kalkulator yang ni, you mesti dah tahu kan. N, C, X. Bila tekan kalkulator, kita cari C ni. Ialah NCX, and then P adalah the probability of X
kuasa X, 1 minus P, and then kuasa N minus X. Okay, nanti cara tekan kalkulator dia lah. Okay, so kita refer kepada example. Dia banyak example je kalau you perasan dalam nota. Saya dah upload dalam Google Classroom. Untuk nota ni banyak example, so you boleh try untuk fahamkan daripada example ni. Kita pergi pada contoh yang pertama. Refer to example 7. Masih lagi menggunakan apa nama dia? DVD player tadi. Dia kata what is the probability that exactly 1, ini yang dikatakan sebagai X tadi. Kalau saya cakap tadi kan, kita ada N, P, Q ataupun Q ni adalah 1 minus P. Lagi satu you kena detect X. X ni adalah apa benda yang kita nak. Apa benda yang soalan nak. Biasa soalan nak exactly 1 daripada 5 ni yang defective. Okay. So bila dia kata exactly 1 maksudnya X equals to 1. Okay. Ini yang dinamakan sebagai discrete. Dia mesti tepat. X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. So that is how kita ni lah buat jawapan dia. So dia punya apa nama form yang perlu you buat dinamakan sebagai ini. Ni Poisson. Form yang kita gunakan bila you start dengan binomial distribution adalah seperti yang berikut. This one. X follow binomial N, P. So bila you dah buat macam ni, okay, you dah dapat detect dah sebenarnya kita nak kena gunakan apa dia N dia, you kena cari apa dia P dia. So bila you tahu P, automatic you tahu Q. Okay, and then X tu depends on apa yang dia nak. So ini adalah dia punya form, distribution form lah, dia buat macam tu yang you perlu buat. So let's say lah dalam soalan ni you dah tahu kan, okay, X akan follow binomial dalam masa yang sama. N kita adalah sampel kita ada 5 kan, so sampel kita ada 5, and then probability of success tu dia bagi tahu tadi 0.1, 10% tadi kan, nampak kan probability untuk yang ni 10% yang defective pula, 10% are defective. So maksudnya sekarang kita fokus on defective lah. Probability of success tu adalah defective, ingat yang tu je. Okay, success dia sebenarnya adalah defective. You kena ingat kena detect based on soalan tu. Kalau soalan tu dia fokus on defective, ayat yang pertama tu dia fokus on 10% yang dibagi adalah defective. So automatic yang ini adalah kita punya number of success, kita punya P. Okay, so kita punya P automatic akan jadi 0.1. Jadi daripada sini you gunakan je formula kita adalah Px equals to 1, yang mana kita nak bila exactly 1 yang success kan, 1 yang defective, 1 yang defective. So probability of X equals to 1. You buat je lah, kita ada formula tadi, NC 5, C1, kita ada 0.1 untuk yang success, and then 1 di follow balik atas ni, and then at the same time 1 minus 0.1 adalah 0.9. At the same time 5 tolak 1 dapat 4. So you kalau you dah tahu dia punya form tu, senang lah you nak calculate kan. So ini adalah cara bila kita gunakan formula. Okay. Another way is bila you nak gunakan dalam bentuk table. So dalam table yang saya bagi ni adalah satu cara yang you boleh gunakan untuk cari binomial distribution. Yang mana dalam table dia sentiasa fokus ke lebih besar daripada maksudnya let's say kita punya sekarang ada 5 kan. So 1, 2, 3, 4, 5 DVD. So daripada 5 DVD ni sekarang ni dia nak 1 kat sini, dia nak kat sini. So macam mana cara nak tengok table, you kena buat 1, maksudnya 1 ni 1 sampai 5 ni semua dia akan ambil. 1 sampai 5 dia akan ambil semua ni, tapi lebih besar daripada. So kita nak 1 je ni, so you kena tolak daripada 2 ke belakang, tolak yang ini. So you akan dapat 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1 berapa sampai masih lagi 1 kan kat sini. So this area adalah kita kenali sebagai 1. So macam mana you nak tengok daripada table? Ambil table ni, ambil bahagian probability. Okay, so sekarang daripada table, tengok refer kat table yang saya bagi nanti. So you tengok kat sini ada cumulative binomial probability. So daripada sini pun dia tunjukkan formula kan. Okay, so apa yang perlu kita tengok adalah first kali N kita. So N kita ada 5 tadi, betul tak?
N kita 5. So bila N kita sama dengan 5, kebarangkalian kita sama dengan berapa pula? P kita adalah 0.1. So bila you nampak kat sini tak ada 0.1 kan? So you kena tengok tabel yang seterusnya. Sebab dia refer kepada apa yang ada sahaja, tak mungkin tak ada. So dalam soalan memang semua ada dalam tabel, semua ada. Okay, dia ada banyak. Okay, okay, the next one. Dia daripada kebarangkalian P yang dia detect tu adalah daripada 0 sampai 1 dah. Maksudnya yang kecil-kecil ni pun dia detect lah, 0.01, 0.02. So yang kita nak adalah 0.1. So dia pergi kepada sini pula. So probability bila dia 0.1 adalah kita punya P, and then kita punya N adalah 5. At the same time kita nak bila R tu, R ni adalah kita punya X okay, dalam table dia adalah R. So daripada sini, jadi kan, okay, daripada sini tadi kita nak probability of X bila lebih besar daripada 1, ini cara tulis dia. Probability of X lebih besar daripada 1 kena tolak dengan probability of X lebih besar dan equal to 2. So macam saya tunjuk tadi lah, dia dalam table dia memang akan sentiasa baca yang lebih besar daripada. So bila dia baca lebih besar daripada, maksudnya dia akan baca 1, 2, 3, 4, 5 sebab dia fokus on 5 kan, N sama dengan 5, betul tak? So dia akan baca dari sini sampai sini, kena tolakkan dengan 2 ke belakang. So you akan dapat 1 lah. Okay, so dari sini probability of X lebih besar daripada 1 yang mana R kita adalah 1 lah. So you tengok balik daripada table tadi. So bila you tengok kat table, N sama dengan 5, R equals to 1, bila probability equals to 0.10, you akan dapat dia punya kebarangkalian adalah 0.4095. Okay, so bila you tengok 0. Sorry sekejap saya kecilkan. Okay. So bila you tengok, nampak kan? Okay. So bila you tengok kat sini, probability dia adalah 0.1, dalam masa yang sama N kita adalah sama dengan 5, and at the same time kita punya X ataupun kita punya R adalah sama dengan 1 kat sini. So 0.4095. So 0.4095 and then kena tolak dengan probability of X lebih besar and equal than 2. So kita tengok daripada R equals to 2 pula, sebab beza dia sekarang adalah X kat sini sahaja. So X ni adalah sama dengan R kita. So yang kedua adalah 2 ni. So 0.0815. So you just minus sahaja dua benda ni, you akan dapat sama macam formula ni. Okay, so dalam sini you akan dapat 0.328, kat sini pula you akan dapat 0.32805. So better you ambil 4 tempat perpuluhan. Tengok macam dalam table ni kan, dia ambil 4 tempat perpuluhan, dia akan dapat exactly lah. Okay, kalau yang ni dia terlebih 0.32805 pun boleh juga. Biasa kita akan ambil 3, you lebih selamat buat 4, tapi dalam answer scheme sometimes dia gunakan 4, sometimes dia gunakan 3 decimal places. Okay, the next one. Example 9. A fair coin is tossed 3 times. Find probability of getting exactly 2 head. Exactly 2 head. So kat sini, bila dia kata a fair coin is tossed 3 times, yang mana and kita automatic akan jadi 3. Lepas tu, kebarangkalian tu exactly 2 head. So dia sebagai kebarangkalian yang mana dia akan dapat exactly X equals to 2 head. Okay, bila dia nak X equals to 2 head, lepas tu bila dia cakap pasal coin pula, probability untuk dapatkan head dengan tail tu adalah sama. Betul tak? S sample space sama ada you dapat head ataupun you dapat tail. So bila nak buat kebarangkalian, let's say kebarangkalian untuk you dapat head adalah daripada sini 1 daripada 2, betul tak? 1 daripada 2. So automatic dia adalah 0.5. Probability untuk dapatkan tail pun sama juga. So 1 daripada 2 ni, event ni sama dengan 0.5. So sebab tu kat sini dia beritahu kita punya kebarangkalian nak dapatkan head ataupun nak dapatkan tail, dia adalah 0.5. Sama lah dua benda ni. So you boleh just buat P sama dengan 0.5. Probability of getting head adalah 0.5. So macam mana cara nak buat? Yang ni dia gunakan formula lah. Dia gunakan formula yang mana 3 apa nama dia? 3-2. So dalam calculator you buat 3C2. Boleh ke tekan calculator? Cuba tekan calculator. Ada lagi ke semua? Ada doktor.
Boleh kita tekan kalkulator 3C2 and then buat dalam kurungan 0.5 kuasa 2 dalam kurungan lagi 0.5 kuasa 1. So 3 tolak 2 dapat 1. So you ambil 3C2 0.5 saya balik 2 ni and then buat 1 minus probability and then 3 tolak 2 dapat 1. So itu cara nak hafal formula lah. And then dapat jawapan 0375. Ataupun boleh tengok dalam table. Kalau you tengok dalam table, you akan you kena tolakkan lah macam yang saya cakap tadi, untuk apa nama dia, fair coin tu 3 times kan. So kena apa nama dia, ini exactly n sama dengan 3. So you just buat je lah exactly 2 head. So sekejap, statistical table head. So you kena buat probability of x greater equal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bila 1, 2, 3 3 kali, lepas tu dia nak exactly 2 head. Dua head kan. So you kena buat 1 minus probability of x greater equal than 3. X equals to 2. Macam ni lah. So you kena buat 1 minus probability of x greater equal than 3. No lah. Kalau head, let's say dulu, 3 tu lah kita dapat dulu kat sini. So sini lah. So probability of x 1 minus probability of x greater equal than macam ni lah. So probability of x greater than equal to 3 tu kalau nak tengok dalam table lah. Tapi biasanya dalam soalan dia depends on kita sebenarnya. Depends on kita nak buat either guna table. Kalau you confused, tapi you kena tengok both of the ni lah, both of the ways, sama ada you nak gunakan formula ataupun nak gunakan table. Tapi bila you nak gunakan table, you kena hati-hati sebab dalam table dia adalah lebih besar and equal. So let's say you confused kan macam mana you nak buat, so kita tak perlu nak buat guna table pun tak apa, gunakan je formula. So let's say guna formula tu sebab dalam formula dia exactly. So kalau dia kata probability of x equals to 2, so you just buat je lah 3, 2 and 0.5 and so on. So you akan dapat jawapan ni. Is that okay? Saya tidak. Okay ke semua? Okay. InsyaAllah. Saya kena sentiasa tanya sebab kalau saya terus menggigil, semua tak dapat nak fokus. Okay, so seterusnya, a bag contains a large number. Biasanya untuk saya ingatkan balik, probability binomial, discrete binomial distribution, dia macam akan ada berapa banyak option kat sini. More than, you kena tahu dia lebih besar daripada 6. Contohnya macam ni kan, keyword dia exactly 6, so equals to 6. And then at most, maksudnya apa at most? Less equal than. Paling besar adalah 6, so dia mesti less equal. Okay, paling besar adalah 6, maksudnya at most ni yang paling besar nombor dia adalah 6, so less equal than 6. Kalau dia kata less than 6, maksudnya less than sahaja, tak ada equal. So kena hati-hati this one. At most greater equal than 6. Okay, less than, ada at least kan? Dengar at least. At most less equal, okay? So kalau dia kata at least lagi satu, kalau dia kata at least lagi satu ayat adalah ni yang greater equal, okay? At least greater equal. So based on that one, kat sini contohnya lah dia kata a bag contains of 45% yellow. A random number of 10 bits is taken from the bag. Use binomial distribution to calculate the probability that the sample contain. So this one you kena detect dulu, kita punya n adalah 10, at the same time 45% adalah yellow. Okay, 45% adalah yellow. Jadi kebarangkalian untuk yang dia aim ni adalah yellow punya probability. Okay, probability untuk yellow adalah sama dengan 0.45. Ataupun you boleh just buat je probability sama dengan 0.45 di sana lah.
So untuk apa-apa je binomial, tulis dulu yang ini. X binomial, N sama dengan 10, and then P sama dengan 0.45. And then seterusnya, kalau lah let's say soalan yang pertama dia nak probability of X lebih besar daripada 6, so apa yang you perlu buat adalah probability of X greater equal than 7. 10 ni dia kira 10 sini 1, 2 macam saya kira tadi. Ni kita test balik 9, 10. So bila ada 10 macam ni, dia nak lebih besar daripada 6, so lebih besar tak termasuk 6. Lebih besar equal to 6 adalah daripada 6, daripada 7. Okey, daripada 7 sini, 7, 8, 9, 10. So 7, 8, 9, 10 yang dia nak. Okey, bila 7, 8, 9, 10 yang dia nak, apa yang you boleh buat adalah probability of X equals to 7 tambah 8 tambah probability of X equals to 9 tambah probability of X equals to 10. Okey, so yang mana kat sini, just ambil je probability of X equals to 7 guna formula. So macam mana nak guna formula? Macam saya cakap tadi lah, guna formula adalah yang ni kan. So you just buat je 10 C7, panjang sikit lah 0.45 adalah dia punya sukses. Salin balik 7 tu, 0.45 ni 1 tolak 0.45. At the same time 10 tolak 7 you akan dapat 3, and then you akan dapat jawapan dia. Okay, this is what we call as binomial. Dia exactly, dia tak boleh ambil yang lebih besar ni. Kalau dia ambil yang lebih besar ni, kena translatekan dia daripada 6 ni lebih besar daripada 6, so dia akan start dengan 7. So 7, 8, 9, 10. Kenapa tak termasuk 6? Sebab tak ada equal, dia cuma more than sahaja. Bukan bukan at least. Kalau at least greater equal. So you akan start dengan 7, 8, 9, 10. Okay, kalau using table, lagi sekali, kalau using table, probability of X lebih besar daripada 6, you just ambil je probability of X lebih besar daripada 7. Apa saya nak padan tadi? Probability of X lebih besar daripada 7. So daripada sini, kalau macam tu, tadi probability yang kita ambil, saya agak ni sikit, guna table ni. Saya selalu guna formula, tapi boleh juga guna table. Memang kena guna table lah. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sama juga ambil tadi. Kalau lah yang atas ni kan. Sorry saya agak confused sikit yang atas tadi. Mana yang tadi? Sini kan. Probability of X equals to 2. Dia just ambil dalam table probability of X greater equal than 2 sajalah. Is that okay? Ini dalam table bukan yang tadi saya cakap 1 minus probability of X greater equal to 3, bukan yang ni. Sorry. Dengar ke? Petang-petang ni saya tak ada fikir lah. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan tu? Sebab apa? Sebab kita dah ada limit dah sebenarnya. Kita dah ada limit dah sebenarnya. Apa yang dimaksudkan dengan lebih besar daripada sahaja. Yang ni kan, kalau kita nak kebarangkalian dia lebih besar dan termasuk 7 adalah daripada sini sampailah ke belakang. Sampai ke belakang tu sebenarnya kalau dalam binomial dia sebenarnya dah limit sampai 10 sahaja. Sebab kita dah cari dah dalam table tu n equals to 10 tadi. So let's say dia punya table macam ini, and then you punya aim adalah this one kan, probability of X lebih besar daripada 6, yang kita akan baca adalah start daripada 7. So n kita adalah 10, probability adalah 0.45. So n adalah 10 sini, probability adalah 0.45 sini, and then you baca you punya array sini, then you baca you punya R yang kita nak adalah 7. Sebab dia dah aim dah untuk yang n sama dengan 10 ni, nampak tak, sampai 10 je. Okay, so bila kita ambil lebih besar daripada 10, maksudnya lebih besar daripada 7, maksudnya just ambil 7 ni. So you akan dapat berapa ni? 0.0274. 0. Saya salah baca. 7 0.1020 kan? Ni this one. 0.045 7, kita punya S adalah 7, and n sama dengan 10. So you punya jawapan adalah 0.1020. Sama juga macam yang atas tadi. Kita nak tengok juga yang atas ni. Yang atas ni adalah let's say n sama dengan 3, P sama dengan 0.5 kan. N sama dengan 3,
P sama dengan 0.5. Oh, kalau tak ada, you kena buat formula. N sama dengan 3 tak ada. Okey, faham? Saya faham sendiri. Betul tak? Okey, okey, apa yang saya nak beritahu kat sini, kan saya beritahu ada dua option kan. Ada dua option, sama ada gunakan table atau menggunakan ni, depends on situation. Kadang-kadang dua-dua boleh guna, kadang-kadang salah satu saja boleh guna. Yang mana kalau tak ada nilai tersebut dalam table ni, better you guna formula je lah. Sebab bila guna formula, dia akan jadi panjang sikit macam ni lah. Bila guna formula dia jadi panjang sikit. Kalau tak ada dalam table, memang kena guna formula. Itu je lah option dia. Macam kadang-kadang boleh guna dua-dua. Kalau boleh guna dua-dua, tapi kalau tak boleh, daripada table, depends on dia punya keadaan. Kalau N tu ada, macam tadi kan kita tengok N sama dengan 3 tak ada kan. So you better guna formula. Dia macam tu lah. Mana-mana boleh antara dua tu. So untuk this one, let's say kalau you nak guna formula jadi panjang lah. You kena buat formula ni 1, 2, 3, 4 kali. And then you kira guna calculator, you akan dapat jawapan. So let's say kalau lah dua-dua boleh guna, you boleh semak gunakan table. Okay, bila you dah kira ni kan, tak pasti jawapan betul kan. Okay, semak balik guna table. Adakah sama jawapan dia dengan yang you kira panjang ni kan. So kalau sama, maksudnya betul lah jawapan you. Is that okay? Okay. Okay. Seterusnya, you boleh tengok seterusnya, masalah sikit lah. Okay, seterusnya adalah exactly 6 yellow bead. Jadi samalah, kalau exactly tak ada masalah. Kalau exactly boleh terus gunakan formula X sama dengan 6. So bila kata satu saja tak ada masalah. Tapi kalau dia ada at most, okay, seterusnya adalah at most. At most adalah paling besar adalah 6. Maksudnya 6 dan ke bawah. So bila 6 dan ke bawah, bila you buat 6 dan ke bawah kat sini, you nampak tak? Kita nak kena kira 6 ke bawah, termasuk 6 ni sekali. Termasuk 6 ni sekali, 6 ke bawah. So 6, 5, 4, 3, 2, 1. So you kena kira yang ni, 6, 4, 3, 2, 1. So daripada you kira 6, 4, 3, 2, 1 ni, lebih baik kita ambil 1 tolak probability of X lebih besar daripada 7. Yang mana 1, 2, 3, 4 ni sikit. Dia depends on apa nama dia, your method. Sebab tu saya suruh check, cari tahu untuk dua-dua, sama ada guna table ataupun guna formula. So let's say kan dia gunakan macam ni kan, kalau manually pun tak ada masalah, boleh je. Kalau you nak buat lebih kurang daripada 6, so you akan buat probability of X sama dengan 1 tambah X sama dengan 2 tak termasuk kosong tambah probability X equals to 3. You buatlah sampai 6 ni. Okay, boleh, tak ada masalah. And then buat guna formula. Formula kita adalah N kita 10 kan. So close C1, and then kita punya success 0.45, salin balik 1 ni, 1 minus 0.45, and then 10 tolak 1 you dapat 9. And then tambahkan lagi, and then buat yang seterusnya sampai lagi punya 6 ni. So saya cakap kalau gunakan formula agak panjang sikit, tapi you still boleh dapat jawapan. Kena hati-hati lah in terms of calculation dalam guna calculator nanti. And then kalau you guna formula, kalau guna table, 1 minus probability of X, kan saya cakap tadi kan, kalau dalam table dia mesti lebih besar daripada dan sama dengan sahaja, maksudnya greater than dan equal. So kita boleh buat 1 tolakkan dengan probability of X lebih besar and equal to 7. Macam tadi dah cari kan ini kan, 0.1, 0.20. So just buat 1 minus jawapan tadi dapat yang ni. Method ni pun boleh digunakan juga dalam exam. So yang bermaksud you refer kepada table sebenarnya. Okay. And then seterusnya, yang seterusnya adalah probability of X kurang daripada 6. So bila kurang daripada 6, kat sini kurang daripada 6 ke bawah. And then tak termasuk 6 maksudnya. Okay, tak termasuk 6. Dia nak yang kurang daripada 6 dan tak termasuk 6. So start daripada 5 lah. 5, 4, 3, 2, 1. Sama ada you nak buat tambah macam ni, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 untuk probability dia, gunakan formula, ataupun you gunakan table. So bila you gunakan table, apa yang you perlu buat, since kita nak tolak yang belakang ni,
Kita nak tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita nak yang kat belakang ni. Kita nak yang kat belakang ni kan, start daripada 5. So kita nak buang yang depan ni. Daripada 6, 7, 8, 9, 10. Sebab tu dia buat 1 minus probability of X lebih besar daripada 6. Maksudnya start daripada 6 ni kita nak buang. So kita nak buang 6, 7, 8, 9. Sebab tu kita ambil 1. 1 ni represent semua. Semua tolakkan dengan probability kebarangkalian bila dia lebih besar daripada 6. So kat sini you buat je 1 minus 0.2616. So kita akan tengok daripada table. Bila you tengok daripada table, again cuba kita tengok daripada table you kena test guna table, okay. So kita ada n sama dengan 10. Lepas tu kebarangkalian yang kita nak adalah 0.45 macam tadi. And then kita punya R adalah 6. Okay. So 10, R adalah 6, 0.45. 0.2616. Okay, so nampak tak ada kan 6 kat sini, n sama dengan 10, x kita sama dengan 6, x kita lebih besar daripada 6 lah. So you 0.45 kat sini, so you dapat 0.2616. So 0.2616 ni adalah daripada table, tapi tak boleh ambil 0.2616. Itu adalah bila lebih besar daripada, sedangkan kita nak buang yang ni. Kalau you ambil 0.2616 jawapan ni, you tak buat 1 minus, dia akan consider yang ini. Tapi kita nak buang yang ni, kita nak ambil yang belakang ni kan, sebab kebarangkalian yang dia nak adalah kurang daripada 6. Maksudnya start daripada 5 ni lah. Okay, so just buat je 1, tolak kebarangkalian untuk X ni lebih besar dan sama dengan 6. Termasuk 6 nak buang, kita nak ambil 5 ke bawah kan. So kena buat 1 minus lah. So ini jawapan dia. And then seterusnya, let Y be the number of not yellow bit. Okay, not yellow bit. Maksudnya, kalau sebelum ni you buat X sama dengan apa nama dia, yellow bit. Macam tadi kan, let X be. Ni yang saya cakap tu lah, kena ada dia punya penunjuk. Kalau you nak buat X ni fokus on nak pilih yellow bit, macam tadi saya buat kan, probability of yellow tadi kat sini. So X tu adalah yellow. So automatic dia punya kebarangkalian tu represent yellow. Okay, kena ingat yang tu. Kalau you buat X ni adalah yellow, kebarangkalian untuk X tu, yang ini dia fokus on yellow. Kalau you buat X tu, you assign okay event yang defective tadi kan. So automatic kebarangkalian untuk P ni adalah yang defective. Okay, you kena betul-betul tengok lah yang tu sebelum identify you punya P. So dia kata kat sini, let Y be the number of not yellow bits. So dia ambil huruf yang lain kan. Kalau tadi dia gunakan X untuk yellow kan. Untuk Y adalah not yellow bit. Kalau you nak buat X prime pun tak ada masalah. Ini adalah selain daripada X, which is yang lain lah, yang not yellow. So Y represent binomial, and then kalau not yellow, maksudnya kebarangkalian yang ni adalah untuk not yellow. Kalau tadi yellow adalah 0.45, kebarangkalian untuk not yellow adalah 1 minus 0.45. Bertentangan daripada dia lah. So yang dapat 0.55. So untuk yang ini pula, ia based on dia punya soalan lah. At most 6 bit which are not yellow. So maksudnya dia nak less equal than 6 yang not yellow. So benda yang sama, kalau less equal than 6, dia nak kurang dan sama dengan 6. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni dia nak. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni dia nak. Kalau dia nak buat dalam bentuk formula, tak ada masalah. You buat je probability of Y sama dengan 1 tambah probability of Y sama dengan 2 tambah, and then sampailah probability of Y sama dengan 6, sebab dia nak daripada 1 sampai 6. Another way is, bila gunakan table, apa yang you perlu buat, kita nak yang kurang dan sama dengan 6 kan. So maksudnya nak yang belakang ni. So apa yang kita nak yang belakang ni, kita tak nak yang belakang dan ke belakang. Forward lah, on forward. Daripada 7 ni you tak nak. 7 dan ke depan you tak nak kan. Kita less equal probability of Y less equal than 6 pada sama probability of X. Ini dia, you guna kira lah. Kalau macam ni kan saya buat probability of ni lebih besar daripada 7. Sekejap kenapa digunakan 4 not yellow, dia nak kebarangkalian of Y less equals than 6. So just ambil je lah yang ini kan. Ataupun you ambil dalam table ada tak 0.55. Table ni banyak, saya sendiri tak hafal. Kalau dia tak ada, maksudnya you tak boleh gunakan table lah.
0.55 tak ada, patutlah dia ambil 0.4. Dia separuh je ni, table ni. I'm not mistaken dah poison lah. Okay, so 0.55 tak ada, that's why dia gunakan 0.4 tadi tu. So another way, let's say lah kalau tak boleh kan, macam yang ni kan tak boleh, you just gunakan sahaja apa nama dia, formula. Sebab tu dia kata sini, using formula will require a lot of calculation and time. So saya nak gunakan formula ni macam ni lah, kena tambahkan 1, 2, 3. Tapi ramai student yang suka guna formula sebab lebih selamat berbanding gunakan table. Okay, kita tengok apa yang digunakan table ni. Saya nak padam pun susah. Semua okey ke tu? Tak boleh padam. Ini pemadam masalah. Saya kelas beberapa pagi tadi lecture 3 jam juga. Pun ada masalah nak padam. Or using table digunakan probability of y lebih besar daripada 4. Sekejap y be number of not yellow, probability of y binomial 0.4, 0.55. Let y be the number of not yellow b, probability of y less equal than 6 sama dengan probability of x greater equal than 4. Okay, kenapa dia kena beritahu Yang ni I'm not sure lah. N sama dengan 10. Yang yellow adalah 0.45 sama dengan berapa? N 4.5. Kalau gunakan table, dia kata kat sini probability of y less and equal to 6 sama dengan probability of x greater equal than 4.5, maksudnya dia ambil 4. Okay, now I know sekejap Kalau you pasang kat sini n sama dengan 10, so kita ada yellow ni adalah sama dengan kalau you pasang kat sini 0.45 kan. 0.45 adalah untuk yellow. Kalau kita translate dibalik kepada nombor, dia sebenarnya adalah 4.5. Dengan kata lain, yang bukan yellow ataupun not yellow adalah sama dengan 5.5. Tapi kat sini 4.5 ni mana ada 4.5 tu separuh-separuh kan yellow ni kan, takkan ada 4.5, dia mesti exactly. So daripada dia ambil 4.5 ni dia ambil jadi 4, yang ni approximately to 4, yang ni approximately to 6. So bila dia nak probability of y yang kurang dan sama dengan 6, yang bermaksud apa nama dia, yang kurang dan sama dengan 6, yang bermaksud dia juga adalah sama dengan probability yang lebih besar daripada 4. So you know kita ada dua similarity. Kalau dia yellow adalah 4, yang bukan yellow, not yellow adalah 6. Sebab tu kita gunakan probability of 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ke bawah ni adalah yellow. Tapi yang bukan yellow, tapi sekarang ni dia nak probability of yang bukan yellow ni juga adalah sama dengan kebaran kalian bila lagi 4 kat depan ni. 6, 7, 8, 9, 10. So yang ni adalah 4 kat depan dia. So ini adalah persamaan dia lah, tu yang disamakan. Probability of yang yellow tu adalah kurang dan sama dengan 6. Dia adalah sama dengan probability of x lebih besar dan equal dan 4. So yang 4 ni adalah yang bukan yellow lah. So ini as you nak gunakan table, tapi ramai yang bila keliru macam ini, dia akan still gunakan formula. So sebenarnya tak ada masalah lah kalau you nak gunakan formula. Sebab banyak jawapan yang I jumpa kalau student dia akan gunakan formula lebih selamat. Tapi not necessary lah, kalau yang boleh simple gunakan table, try gunakan table. Okay. So the next one is kita akan sambung kepada binomial untuk punya expected, the mean expected value, variance and standard deviation for binomial distribution.
So untuk binomial distribution, you dah detect dah kita ada X follow binomial yang mana dia ada N, ada P. P ni adalah dia punya success, N adalah number of trial, N binomial ni represent binomial distribution, and X ni adalah number of event ataupun event peristiwa apa yang kita nak. Let's say peristiwa tu defective kan, so kebarangkalian ni pun akan jadi defective yang success ni lah. And then kalau dia nak refer kepada yang yellow tadi, so ini pun akan jadi yellow juga. Okay, so untuk yang mean ni pula, dalam statistical analysis, you kena identify nak dapatkan nilai mean macam mana, nak dapatkan nilai variance macam mana, standard deviation macam mana. Mean adalah dari segi average, maksudnya purata. Kalau variance ni adalah macam keserakan you punya error lah, keserakan error ni. Kalau standard deviation adalah sama macam variance, cuma dia punca kuasa je. Okay, kalau let's say soalan tu dia bagi standard deviation, macam mana nak dapatkan variance, you kena kuasa dua kan, macam tu lah. Okay, kalau standard deviation ni dia sigma, kalau dia punya variance adalah sigma square. Sigma square ni variance, kalau you nak dapatkan standard deviation, you kena buat sigma square ni punca kuasa, baru you dapat standard deviation ni. Ni standard deviation lah. So dia akan jadi sigma saja. Okay, so dengan kata lain, formula yang kita gunakan bila nak dapatkan mean based on binomial, you just darabkan sahaja N darabkan dengan P, so you akan dapat mean. Okay, N darabkan dengan P, NP formula dia. Tapi kalau nak dapatkan kita nak dapatkan mean, kalau nak dapatkan variance, you kena buat NPQ ataupun N darabkan dengan P darabkan dengan 1 minus P. Q tu represent 1 minus P lah, adalah number of failure. Kalau P tu adalah success, Q adalah 1 minus P. So kat sini sama ada you nak buat NPQ, lagi senang nak ingat NPQ kan. So kalau yang ni NP 1 minus P. So depends lah. Tapi saya biasa guna yang ni. So sama juga kalau standard deviation, just buat dia punca kuasa, variance, you akan dapat standard deviation. Okay, apa yang kita gunakan ni adalah bila dia tanya, okay, bila soalan tanya, keluarkan mean, variance and standard deviation. So you keluarkan. Tapi sebelum tu dia akan bagi tahu dulu, a coin is tossed 3 times. So bila coin sahaja, dia punya probability akan jadi 0.5 sama ada you dapat head ataupun you dapat tail. Ini biasa digunakan example yang ni lah. And then toast 3 times, yang bermaksud NU adalah sama dengan 3. Find the mean, variance and standard deviation. Guna sahaja formula yang mana you tahu assign dulu 3 and so the mean probability of success 0.5. Just darabkan saja, you akan dapat mean. Dalam masa yang sama, mean ni juga adalah expected value. So expected value EX adalah sama dengan mean ataupun dengan kata lain dia sama juga macam NP. So tiga benda ni adalah benda yang sama. Dia kata okay, find expected value untuk number of tail that will be obtained. So number of tail that will be obtained untuk expected value dia adalah EX sama dengan dia punya mean. So you just guna je formula NP. So jangan keliru lah, expected value ni sebenarnya sama dengan mean. So untuk variance adalah NPQ, just darabkan saja. 3 adalah kita punya number of trial, P 0.5 and Q 0.5. So you dapat jawapan ni. Standard deviation, you just buat je punca kuasa, you akan dapat lah dia punya ni value untuk standard deviation. And then sama juga macam yang ni, so you boleh refer balik. Detect dulu N sama dengan 350. Expected value dia nak tengok nampak tak, dia nak expected value pula, dia tak boleh nak mean. So mean tu boleh jadi expected value. So mean, variance and standard deviation for number of 4S that will be ruled. So daripada rule 4S pula, number of false, maksudnya berapa banyak kali 4 tu akan diperoleh bila kita roll die tu 350 times. So macam mana nak kira ni kan? So macam mana cara nak kira? You just ambil je untuk roll die tu kan kita ada 6 kan, macam contoh sample space yang kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam mana dapatkan kebarangkalian dia? Kalau macam tadi coin, kita ada head dengan tail saja. So you just buat je apa dia kebarangkalian untuk dapatkan tail kan, possibility. Kebarangkalian untuk dapatkan tail adalah 1 daripada 2 semua outcome ni. Kalau yang ini pula, bila you baling, you nak dapatkan 4 ni, apa kebarangkalian untuk dapatkan number 4 ni? So 1 daripada 6 number. So ini adalah dia punya kebarangkalian lah. So P adalah sama dengan 1 daripada 6 nombor dadu tersebut, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Okay, at the same time, you boleh lah buat dia punya mean ataupun dia punya expected value. Yang mana N darabkan saja dengan P, N itu 360, darabkan dengan P, you boleh dapat terus expected value. And then untuk variance,
punca kuasa sahaja dia punya variance dia akan dapat nilai standard deviation. Okay, for now. Okay. Okay, last, Poisson distribution. So untuk Poisson distribution, dia lebih kurang sama je macam binomial. Cuma What up, guys? biasanya kita punya n tu adalah small. Sample size tu adalah, nampak tak? Beza dia ini adalah large. Kalau guna binomial, x follow binomial, n dengan p. Bila you follow binomial ni, dia punya situation adalah you kena identify dia punya sample size tu dia mesti kecil. Okay, sample size dia mesti kecil. Sebab dia lebih kurang sama je. Kalau Poisson dia guna buat x, Poisson lambda. Beza dia gunakan lambda, ini dia gunakan NP. So ini namanya lambda, okay. And dia masih lagi still sama. Kalau Poisson pun masih ada juga success, ada juga failure. Sebab kita gunakan formula yang sama. Kalau lambda adalah sama dengan NP. Nanti saya tunjukkan kat bawah. So, dia still gunakan success and failure. And then cuma untuk Poisson ni, saya nak ingatkan balik, dia gunakan sample size yang besar. Manakala dia punya probability sangat kecil. Itu nak detect soalan. Soalan dia tak beritahu, gunakan Poisson, gunakan binomial, dia tak beritahu. So you kena identify bila masa you nak gunakan Poisson, bila masa you nak gunakan binomial. Sebab dua discrete ni adalah lebih kurang sama. Okay. And then at the same time, kalau Poisson ni dia macam bagi tahu specific time tau. Macam biasanya within specific time. Sebab tu kat sini kata independent variable occur over a period of time. Ataupun when the density of item is distributed over a given area ataupun volume. So this one ada juga formula dan ada juga table. Ada dua Sama juga macam binomial tadi kan. Kita ada Poisson binomial punya formula dan binomial punya table. So untuk Poisson pun sama. Poisson ni dia punya formula adalah E negatif lambda x over x factorial. Okay. And then you kena identify untuk lambda ni adalah dia punya mean. Okay. Mean tu adalah sama macam tadi kita cari NP. So dia ada kaitan antara dua ni, jangan keliru. Dia masih lagi sama. Masih lagi menggunakan probability of success. At the same time yang ini dia represent mean, lebih kepada macam dia dah bagi tahu dah apa dia average. Biasanya Poisson dia dah bagi tahu dah. Kalau tak ada baru dia kena kira NP. In case kalau dia nak you keliru sama ada Poisson ataupun negatif ataupun binomial, you kena ni lah kira dia punya mean tu. Okey, contoh soalan ini distribution yang you kena tulis. Kalau buat Poisson sebelum tu kena buat ni dulu. Okay, during laboratory experiment, the average radioactive particle passing through a counter in 1 millisecond is 4. So dia beritahu dah average apa-apa in 1 millisecond is 4. So dia tahu dah average tu sama dengan 4. You kena identify dalam soalan Poisson, dia ada perkataan average ataupun kalau tak ada, you kena identify dari segi dia punya sample and probability yang diberikan lah. So kat sini, what is the probability that is given millisecond, no particle enter the counter. So bila no particle enter the counter, dia just beritahu je kan, radioactive passing through a counter in 1 millisecond is 4. Dia beritahu in 1 millisecond okay, in 1 millisecond ni kena tengok 1 millisecond. Kalau dia tiba kata 2 millisecond, itu kena ubah dia punya mean. Itu nanti kita tengok kalau ada example. Dia beritahu 1 millisecond, tapi bila dalam soalan dia tak ada mention about millisecond tu. Maksudnya millisecond tu tak ada perubahan. What is the probability that in a given millisecond no particle enter the counter? So dia cakap pasal particle no particle ni adalah kita punya radioactive particle ni adalah kita punya X. So fokus kepada apa partikel, berapa banyak partikel yang masuk tu. No particle maksudnya S equal to 0. Okay, just guna je formula, gunakan formula type dalam calculator E negative 4 0 over 0 factorial. So yang dapat 0.0183. And at the same time, sebelum tu kena buat ni dulu lah. So S akan follow Poisson, lambda equals to 4 sebab dia beritahu dah average. Dia tak boleh kira apa-apa sebab kalau dia beritahu average, just tulis dia punya average lah. Yang kata lain dia adalah mean juga. Okey, untuk yang B pula dia kata at least adalah
greater equal. Okay, at least adalah greater equal. So greater equal than 4 adalah sama dengan, so yang ini sama juga macam saya buat tadi. Kalau nak buat guna formula, apa yang you perlu buat adalah masukkan kena exactly. Okay, kena exactly macam ni. Guna formula, kena exactly macam ni baru boleh gunakan formula. Tapi untuk yang ini, as you can see, N dia tak ada, nampak tak? N tak ada. N tu represent apa nama dia? Banyak tau, banyak. Maksudnya kalau Poisson, bila dia tak mention N tu, you kena gunakan table. So cara nak gunakan table, just ambil je daripada table. Sebab kalau Poisson senang sikit nak dapatkan table lah. Kalau binomial takut ada yang tak ada, N keliru. Kalau Poisson soalan bagi ada guna table, mesti guna table. So, tapi benda yang sama, dia mesti lebih besar dan sama dengan. So you kena detect dia punya average sahaja X Poisson kan. And then kita carilah Poisson kat sini. Then, okay. So based on this one, apa yang you kena detect adalah yang pertama dia punya average, and yang kedua dia punya kebarangkalian dia. So untuk yang ini, average dengan X kita sorry. Okay, so sekarang kita punya M adalah 4. Tengok tak? Ini 0.1, dia masih kecil lagi. So let's say you punya adalah 4. M ni kita punya ni lambda. Poisson 4. So, okay, Poisson 4 yang mana kebarangkalian yang kita nak adalah apabila X tu lebih besar daripada 4. So you ambil dari sini, X tu represent R lah dalam sini macam biasa. So 4, so 0.5665. Okay, this one adalah untuk Poisson. Poisson sangat senang, memang akan ada je. Kecuali kalau dia tanya exact ni, you boleh buat dalam bentuk formula lah. And you nak buat guna formula pula, you kena detect dia punya N pula kan. Macam kita buat Poisson tadi, macam kita buat binomial tadi. N ada sama dengan berapa. Kalau X lebih besar daripada 4, maksudnya kita start daripada 4, 5, 6, 7, 8, N seterusnya. Tapi Poisson ni, dia punya karakter memang N besar. So bila dia N besar, memang susah nak cari kalau dia tak mention N tu sama dengan berapa. Biasa dia memang tak mention, so memang kena guna table lah. Okay, so seterusnya bila X tu lebih besar daripada 4, dia tak boleh ambil 4, dia kena start daripada 5. Okay, dalam table dia mesti greater equal termasuk 5 tu. So you kena ubah sikit lah. Probability of X lebih besar daripada 5, dia still sama. Average kita ataupun kita punya M sama dengan 4 ataupun lambda sama dengan 4. Yang mana bila X tu lebih besar daripada 5, dia akan dapat 0.3712. So 0.3712 ada kat sini. Okay, sama juga macam yang ni. Bila dia punya formula, dia bagi tahu less than kan macam ni kan. Probability of X kurang daripada 4. Dalam table takkan ada kurang, so you kena jadikan dia lebih besar. Probability of X kurang dan equal than 4, so maksudnya 4 ni benchmark kita. Kita nak yang kurang daripada 4. So kita nak yang ini ni, tapi dalam table tak ada. Apa yang you perlu buat? Untuk semua adalah 1. 1 kena tolakkan dengan probability of X lebih besar dan equal dan 5. Okay? Kita nak 4 ni, jadi kita kena start daripada 5 ni. 5 ni you kena buang dah. So 1 tu maksudnya semua, you tolakkan dengan probability of X ni greater than equal than 5. So dari sini you kena start buang dah. So untuk dalam table you kena buat 1 minus, cari probability of X lebih besar dan sama dengan 5. So from this one, benda yang sama, kita punya average adalah 4. At the same time kita nak 5 kan. 1 minus probability of X greater than equal than 5. So 0.3712. So you buat je 1 minus 0.3712, dia akan dapat jawapan kat sini. Okay. So ini cara yang kita gunakan untuk dalam table, untuk dalam formula. Kalau you nak buat dalam table, you kena buat minus macam ni lah. So konsep dia sama je kalau macam binomial. So kalau macam ni kan, kosong dengan 1. Kosong ni adalah benda yang kita nak. So kita nak mesti kosong ni. So daripada table dia ada kosong dan lebih besar. Jadi you kena buat kosong dan lebih besar, tolakkan dengan 1 dan lebih besar. You akan dapat yang ini. Maksudnya you akan dapat kosong tu sendirilah. So in terms of yang exact ni, automatic je terus je lah gunakan formula. Tak ada masalah. Tapi kalau you nak gunakan table, kena tolak-tolak macam ni lah. Kena fikir sikit dia punya solution tu. Jangan terus gunakan formula, okay?
So ingat je untuk dua benda ni you kena buat guna formula bila dia exactly. Okay, formula ni kita gunakan untuk bila you dapat solution untuk exact lah. Okay, so seterusnya saya nak habis dah ni. Sepatutnya dah pukul 5 kan. Sikit lagi. 9 Okay. Sebab ini banyak example, so saya kena tunjukkan so that everyone bila dah buat tutorial nanti tahu. Okay, number of accident per week at certain road intersection has Poisson distribution with parameter 2.5. Dengan kata lain, bila kata parameter tu adalah mean juga. Okay, ada beberapa perkataan lah you kena detect bila dalam exam kita buat final year question nanti. You boleh dapat tengok ada beberapa ayat yang digunakan. Kadang-kadang digunakan mean, kadang-kadang digunakan average, kadang-kadang digunakan parameter. Okay, so bila dia gunakan mean, average, parameter, dia semua ni adalah lambda. Okay, just buat je probability X ni adalah akan follow Poisson distribution yang mana dia adalah 2.5. So you kena detect pula X ni apa. X ni apa? Kita kena tengok number of accident. So biasanya perkataan yang ayat yang pertama tu, adalah dia punya variable lah biasanya. Number of accident per week. So number of accident ni variable kita. So X ni refer kepada number of accident. So sama juga lah macam ni yang lebih kurang kan. Jadi ada projection the average radioactive particle. So radioactive particle ni kita punya variable. Okay, ya ini dia just mention je lah. Average ni perkataan parameter tadi. Radioactive particle adalah dia punya variable. So sama juga macam ni lah. Number of accident akan jadi variable kita. So X kita fokus kepada berapa banyak number of accident per week at a certain road intersection has Poisson distribution parameter 2.5. Find the probability that exactly 5 je guna formula terus. Okay, and then seterusnya dia kata at most maksudnya kurang daripada and sama dengan 5. So nampak tak, kalau dalam Poisson dia tak bagi tahu n kita sama dengan berapa, tu beza dia. Kalau dekat binomial dia bagi tahu n tu sama dengan berapa, maksudnya total number of trial tu jelas. Kalau Poisson dia tak bagi tahu secara jelasnya n tu sama dengan berapa. So sebab tu one of the characteristic adalah dia punya n tu large lah, sample size dia large. Kat sini dia kata at most 5, maksudnya kurang dan sama dengan 5. So you just buat je. Kalau kurang dan sama dengan 5, tak boleh nak ambil ni sebab dalam table tak ada ni kan. So you kena start daripada sini. Kita nak ambil yang kurang ni, kita kena buat 1 minus probability of X lebih besar dan sama dengan 6. So kita kena ambil yang tu. Okay, yang ini lah. Okay, seterusnya. Kalau dia kata, okay, lagi satu, okay, ini contoh yang saya beritahu. Kalau dia katakan per week, ni soalan dia. The number of accident per week adalah refer kepada Poisson dan parameter untuk 1 minggu. Let's say soalan dia tukar ni. Saya lupa nak tengok kat sini. At most 5 accident will occur in 2 weeks. Nampak tak? Dia punya specific time tu dia berubah. So bila dia kata within 2 weeks, automatic you punya Poisson punya parameter akan jadi darab dengan 2. Sebab kalau tadi untuk 1 minggu, kalau untuk 2 darab dengan 2. Okay, dia kena tengok baik-baik Kalau lah let's say yang atas ni tadi saya tunjukkan contoh kan. Perkataan in 1 millisecond. So untuk in 1 millisecond ni, dekat bawah-bawah dia tak beritahu. Let's say okay in 2 millisecond, in 3 millisecond dia tak beritahu. Maksudnya within dia punya specific time tu tak berubah, you boleh kekalkan dia punya parameter equals to 4. Tapi bila kat sini specific time dia berubah, macam contoh kat sini kan second time dia buat 2 week pula. And third time dia gunakan 4 week pula, so you kena darabkan. Okay, parameter dia berubah. So jadi jangan keliru. So make sure kena hati-hati based on soalan lah, dia just bagi tahu. So konsep dia dah tahu, kalau dia kata less than 5 accident, so maksudnya kurang daripada 5. Jadi daripada timetable ni, kurang daripada 5 tu tak termasuk 5. So kita nak yang ini kan. So apa yang kita nak adalah sebenarnya start daripada 4. 4 dan kurang daripada. Tapi dalam table tak ada. So you kena buat 1, maksudnya semua. Tolakkan dengan yang ni. 5 dan ke atas. 5 dan forward. Okay, you tolakkan probability of X lebih besar dan sama dengan 5. So you akan dapat yang less than 4 lah.
So it depends on situation. Tapi lagi satu saya nak bagi tahu, kalau yang X ni saya buat untuk a week, so kat sini nampak tak dia berubah. Y adalah untuk 2 week. So you just buat the Y follow nama ni kan. Y follow Poisson, 2 darabkan dengan 2.5 dia dapat 5. And then the next one adalah W pula dia buat. So it depends on situation. Event ni akan berubah. Kalau you punya event ni berubah lah. Kalau dia sama, dia kekal lah. Okay. So X be number of accident in a week. Kalau let's say you buat dalam 2 weeks pula, so kena tukar. Y akan follow apa contohnya. So bila dia kata sini 4 week pula, you tukar W akan follow Poisson distribution in 4 weeks. So W akan follow Poisson distribution yang mana bila 4 week dia punya parameter akan jadi 10. Okay. So it depends on your question lah. Okay, seterusnya adalah let S be the number of accident in 3 weeks. So ini pula dia beritahu 3 weeks. So you buat lah apa-apa nombor huruf ke apa ke kat sini dia buat S akan follow Poisson yang mana in 3 weeks adalah 7.5. Okay, so you just buat sahaja and then dia nak pula probability of S ni adalah lebih besar dan sama dengan lebih besar daripada 1, more than 1 accident. So bila more than 1 accident, macam biasalah dalam ni 1 dan 2. Kita nak 1 ni lebih besar. Kita nak yang lebih besar ni. So bila kita nak lebih besar, tak termasuk 1 tadi. So you boleh start daripada 2 dan ke belakang. Okay, lebih besar daripada 1. Maksudnya tak termasuk 1. So you guna start lebih besar daripada 2. So tak payah tolak lah sebab lebih besar tu maksudnya probability of S lebih besar dan equal to 2. Maksudnya 2 dan forward. Sampai ke berapa? Infinity tak tahu. Sebab Poisson distribution and kita tak tahu. And kita adalah infinity ataupun lebih besar. Okay, ini ada perbezaan tak? You boleh tengok sendiri. Probability on a given day has been taken away. So you boleh tengok sendiri kat sini. Padang tak boleh dah. So benda yang sama, 8 is average number of oil tanker arriving each day at a certain port. The facility at the port can handle at most 15 tankers per day. I'm so sorry, tak muncul eraser. Okay, so this one X be the number of tanker arriving in a day. Jadi probability kat sini kita tahu. Dia dah beritahu dah siap-siap dah. 8 is the average. 8 is the average. So probability of X follow Poisson. 8 dia adalah dia punya average. And then dia nak number of oil tanker arriving at each day. Tengok specific time each day. Kalau tiba-tiba dia kata 24 dalam satu hari kan 24 jam. Dia kata berapa jam dia kena ubah kat sini. Ingat Okay, specific day ni biasanya kita akan ubah dekat dia punya parameter. So dia dah beritahu dah 8 is the average number and then the facility at the port handle at most 15 tankers per day. At most ni adalah less equal. Okay, less equal than 15. What is the probability that on a given day tanker have to be taken away? So kat sini you can assign lah X be the number of tanker arriving in a day. So maksudnya dalam masa satu hari arriving tanker tu adalah apa nama dia 8. So yang ini dia kata at most 15 yang dia akan handle. So kat sini dia kata probability that on a day tanker have been taken away. Maksudnya dia tak nak lebih besar lebih at most 15 ni, sekurang-kurangnya 15 ni. So dia nak lebih besar dan equal than 15. So maksudnya start daripada 16. This one yang dia beritahu lah. Okay, the next one yang saya nak mention, assume that there are 24 hours in a day. What is the probability that there is no tanker arriving in 6 hours? So dia nak no tanker arriving. Jadi you kena mention tadi kat ni kan, kalau kat sini bila oil tanker to arrive. Jadi you boleh assume yang X be the number of tanker arriving in a day. Tapi kat sini you kena ubah Y be the number of tanker arriving in 6 hours. Nampak tak perubahan kat sini, a day jadi 6 hours. So daripada 8 ni untuk satu hari, you kena bahagikan dengan 24 dan darabkan dengan 6. Yang bermaksud 8 ni bahagikan dengan 24 ni total untuk satu hari. Tapi kita nak bukan satu hari, kita nak
6 jam sahaja. Okey, 24 ni melibatkan 24 jam sehari. Kita nak 6 jam sahaja sehari sebab tu kita kena darab macam ni. Okey, perubahan daripada sini and then dia nak probability of x y ni lebih equal to 0. Okey, bila dia equal to 0, 0 dengan 1, so kita akan buat probability tu lebih besar daripada 0, kena tolak dengan probability of y lebih besar daripada 1, so kita tolak yang ini, kita akan dapat probability of y equal to 0. Okay, in terms of Poisson punya, just tengok je dia punya table, apa nama dia, 2 dia punya average, at the same time 0 dia punya 0 and 1. Okay, you just ambil je Poisson. Poisson average kita adalah 2, so you naik atas sikit. 2. Poisson average dia adalah 2, so you kena ambil kosong, tolakkan dengan which is 1, tolakkan dengan lebih besar dan equal than 1. So lebih besar dan equal than 1 adalah yang this one. 0.8647. So 1 tolak 0.8647, you akan dapat 0.1353. So this one adalah dia punya probability. Okay, bila kita cakap pasal probability, mesti P apa X sama dengan apa. Okay, so macam tadi juga, kalau untuk binomial kita ada mean untuk binomial, ada variance dan standard deviation untuk binomial, sama juga macam Poisson. Tapi Poisson ni sangat senang sebab dia punya mean adalah sama dengan dia punya variance. Nampak tak? Lambda sama dengan lambda, mean dia sama dengan dia punya variance, tapi yang dapatkan standard deviation, of course you just kena buat punca kuasa lambda lah. Okay, variance dengan standard deviation ni dua benda yang sama, cuma perbezaan dia adalah kalau variance tu kuasa 2, tapi kalau you dapat standard deviation, you kena punca kuasakan standard variance ni, you akan dapat standard deviation. Ni you pernah jumpa juga sebelum ni. Okay, so I teruskan dengan example 16. Ini just bagi tahu je lah number of accident. So daripada sini dia bagi tahu parameter 2.5. So X sebenarnya adalah number of accident per week. So let X be the number of accident per week. So daripada situ you assign dia as Poisson, parameter dia 2.5. So ni kena hati-hatilah kalau ada soalan-soalan yang berkaitan dengan specific time, kena ubah kat bahagian sini. Okay, the next one is variance and standard deviation expected value. So semua benda dia tanya expected number of accident, variance and standard deviation. So expected number ni adalah lambda kita, so just ambil dia sama. Variance dia pun sama juga, kalau you dapatkan standard deviation, punca kuasa je 2.5, you akan dapat 1.581. So hati-hati pada part standard deviation. Tapi expected number sama macam mean, sama macam variance. So untuk Poisson sangat senang lah sebab semua sama. Okay, ini dari segi dia punya distribution, dia punya apa? Dia punya table ataupun graphical method yang represent binomial distribution. So macam tadi kan, kalau kita ambil dia kata kat sini, the binomial probability distribution is symmetric apabila P equal to 0.5. So sebenarnya symmetric tu adalah kita ada bell shape macam ni. So probability ni bila dia 1.0 ni semua. Okay, semua. Tapi bila dia ambil separuh kat sini represent sini 0.5, sini 0.5. Sebab tu dia kata kat sini, kalau probability tu equal to 0.5, dia symmetric. Symmetric ni maksudnya dia normal. Normal tu mesti dapat dalam bentuk bell shape. Okay, ini namanya bell shape. So you akan dapat macam ni lah. Okay, bell shape. Tapi bila you punya binomial probability tu kurang daripada 0.5, let's say kurang daripada 0.5. So maksudnya dia punya kat sini kurang daripada 0.5. Macam contoh yang kita nampak kat sini. Untuk yang ini dia kurang daripada 0.5. Actually bila dia skewed tu kat sini dia punya value tu berkurang. Tengah-tengah ni sebenarnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dia macam tu lah, lebih kurang. So kalau you ambil apa nama dia, sama juga macam ni 1, 2, 3, tapi in terms of negative negative 1, negative 2, negative 3. So let's say dia punya probability tu kurang daripada 0.5, dia akan skew ke right. Okay, namanya skewed to the right. Okay, bila skewed to the right,
Maksudnya dia sebenarnya nampak tak dia punya skewed tu, maksudnya dia sengit pada bahagian kanan ni. Okay, skewed to the right, tapi dia punya besar kepada bahagian kiri. So skewed tu maksudnya kat sini. And then the next one adalah yang ini juga, yang ini pula. So yang ini skewed to the left. So yang ini skewednya pada bahagian left tu. So bila skewed to the right, maksudnya probability tu adalah kurang daripada 5. Bila skewed to the left, probability tu lebih besar daripada 5. Nampak tak? Ini skewed to the left, ini skewed to the right. Okay. So yang mana bila masa you nak cari tu adalah based on this one lah sebenarnya. Kalau lah let's say you test kan n sama dengan 4, probability equals to 0.5. This one adalah dia punya probability. So kosong represent 0.0625. Ini sebenarnya guna formula lah kan, ingat kan kalau probability of x equals to let's say 0, so you gunakan formula lah n kita sama dengan 4. So 4 C0 probability 0.5 and then 0 0.5 and then 4 tolak 0 dapat 4. So you akan dapat yang ini yang pertama. Sebab ni semua discrete discrete dia mesti memainkan peranan yang equal. So probability yang kita boleh kira bila x equals to 1, gunakan formula yang sama, you akan dapat sini pula. Gunakan formula yang sama, you akan dapat sini. So daripada sini dia plotting. Kalau kosong adalah 0.06 and then kalau 1 adalah 0.25. So you akan nampak skewed tu. Okay. Dengan kata lain, ini pun sama juga dan ini pun sama juga. So probability tu bila dia kurang daripada 0.5 dia akan skewed, nampak tak? Dia test lah, kalau probability kurang daripada 0.5 dia akan skewed to the right. Kalau yang ni dia skewed to the left. Okay. So last one adalah Poisson. Poisson pun sama juga. The form of Poisson become more and more symmetric. Main kita kalau nak buat statistical test analysis, data yang kita ada mesti symmetric ataupun normal. So sebab tu dia more kepada explanation bila dia symmetric tu adalah pada bila. Macam tadi binomial dia akan jadi symmetric kalau probability tu equal to 0.5. Okay, tapi kalau yang ini pula dia beritahu even bell shape as the mean grows larger. So dia tak kisah dari segi probability tu berapa, tapi yang Poisson kan kita punya aim adalah mean kan. Dengan kata lain, dia juga adalah parameter ataupun lambda. Benda yang sama lah, lambda, mean, variance, dia adalah benda yang sama. So bila lambda ni adalah lebih besar ataupun grows larger, dia punya apa? Sini kan 0.1, ni 2, ini dah 5 dah. So dia punya ni dia show yang dia adalah semakin symmetric. So itu in terms of graphical lah. So last one is yang ni. Poisson distribution as approximation to binomial distribution. Yang bermaksud, apa yang saya tekankan tadi tu lah adalah if n tu lebih besar and p tu close to 0, Poisson distribution can be used with mu sama dengan np, ni saya dah beritahu tadi, to approximate binomial probabilities. So let's say you jumpa soalan n tiba-tiba 350 kan. Lepas tu you jumpa probability tu 0.001. So kat sini sebenarnya you boleh guna binomial, betul tak? Tapi ada cara lain. Kalau dia punya n tu lebih besar, macam besar dan p tu sangat close to 0, apa yang you perlu buat adalah gunakan Poisson. Boleh method tu akan dapat jawapan yang sama. Kalau let's say nak kira binomial tu susah. Memang susah nak kira binomial sebab binomial ni dia akan kira exact. Let's say you nak probability of bila x equals to 1. Ni boleh kira. Tapi bila you nak probability of x lebih besar daripada 1, macam mana you nak kira 1 sampai 350 ni? So tak ada cara lain selain you gunakan Poisson. Sebab Poisson tak memerlukan n. Okay? That is how n tu akan gunakan untuk mu ni. Mu ni dalam masa yang sama dia adalah lambda. Lambda adalah sama dengan NP. So kalau you ada 350, you buat 350 darabkan dengan 0.01, you akan dapat your lambda. So bila you dapat value lambda, you boleh gunakan formula untuk Poisson. Bila gunakan formula untuk Poisson, bila dia nak lebih besar daripada 1, just tengok je daripada table. Kalau average tu adalah sama dengan, let's say you dapat 4 kat sini kan. So average sama dengan 4, kita nak 1. Dua benda je yang you perlukan untuk Poisson. Iaitu dia punya average ataupun parameter. At the same time, you boleh dapatkan tahu apa yang kita nak. Satu event ni, peristiwa yang kita nak adalah lebih besar dan equal to 1. So you
table. So that is how Poisson tu dia boleh, binomial tu dia boleh berubah menjadi Poisson. So you kena tengok hati-hati lah. And another point dia beritahu kat sini, if P is close to 1, bila P tu terlalu close to 1, let's say you ada apa nama dia, N yang besar kat sini, 350, and then apa nama dia, P tu tiba-tiba you dapat P tu sama dengan 0.8 lah, let's say. Close to 1 tu maksudnya dekat dengan 1 yang bermaksud 0.8, 0.9. So, you can still using Poisson sebab memang you tak boleh nak gunakan apa nama dia, binomial distribution kalau you punya N tu besar. Itu je dia punya point dia. So, you tak boleh nak kira ni binomial kalau N you besar. So, cara yang you kena guna adalah you can still using Poisson tapi you kena berubah dia punya success dengan failure ni kepada P value yang closer to 1. So, instead of you ambil 0.8 ni jadi P dia, you ubah ambil 1 minus 0.8, dia akan dapat 0.2. So P tu akan berubah menjadi 0.2 pula. Okay, so itu cara you nak ubah daripada binomial menjadi Poisson. So you boleh tengoklah example yang kat sini. Dia kata let X be binomial. Nampak tak? A certain factory, it is facility, accident occurs frequently. It is known that the probability of an accident on a given day is 0.005. Nampak tak? Kecil kan probability dia ni. And then at the same time, independent of each other tu tak kisah, semua benda independent kan. What is the probability that any given period 400 days there will be an accident in one day? An accident in one day, maksudnya satu accident dalam masa satu hari. So 400 hari ni banyak. 400 hari and then you ada probability 0.005. Since n is large and p is small which is close to 0, we use Poisson approximation. Yang mana bila you use Poisson, you kena generate value untuk average. So mean sama dengan NP which is 400 darabkan 0.005, you dapat 2. So daripada situ you just ambil je kita punya formula sebab dia ada exactly Px equals to 1. Dia Px equals to 1. So yang mana kalau you gunakan binomial pun memang tak boleh nak dapat nilai tu sebab n tu terlalu besar 400. Dalam table n tak ada 400. Sebab tu binomial ni dia ada sorry dia juga. Binomial ni dia ada limitation. Macam saya keliru sometimes kan saya keliru sebab kadang-kadang dia punya formula tu tak ada dalam table. Jadi dia punya apa? N tu tak ada dalam table, so 0.3 tak ada dalam table, dia barangkali ada tak ada. So it depends, kalau tak ada you kena guna formula. So one way bila you dapat detect dia punya N tu large and at the same time P tu terlalu small which is closer to 0, you just buat je point view kat sini ataupun petunjuk lah. Since N is large and P is small which is close to 0, kita gunakan Poisson approximation. So gunakan formula ni. Okay, so I think dan untuk hari ni, so yang ni saya akan sambung untuk next week before kita cuti. So you notice kan minggu depan kita cuti hari Selasa which is our tutorial class. So that one akan burn satu hari lah. But then untuk hari punya class, is it okay for everyone? Okay ke semua? Boleh. Okay, yes. Okay, so kalau semua okey, ada apa nak tanya tak? Ada apa yang keliru ke? Saya banyak membebel hari ni. Tak ada. Okey. So, disebabkan semua tak ada. Mana saya letak? Okey, disebabkan tak ada soalan, untuk probability distribution punya tutorial kita akan start dengan ada upload, okey, ada upload dekat dalam apa nama Google Classroom. So waktu kelas besok within 1 hour, macam saya cakap lah tadi, saya takkan dengar kan suara?
saya takkan, bukan takkan, maybe apa nama dia, tak buat, sebab saya tak nak membebankan you all semua untuk masuk 2 kali dalam masa seminggu. But at the same time saya kena follow up tutorial juga. Sebab biasalah bila you buat exercise you baru boleh tahu kan macam mana daripada saya explain semua ni. Kejap not responding pula PDF ni. Tak nak buka dah nak balik ni. Nak habis tak nak buka lah. So macam mana cara saya buat apa nama dia tutorial adalah macam saya dah mention, saya dah beritahu tak tadi, untuk tutorial ni saya akan bagi nama, then orang yang diberikan disebut namanya tu perlu membuat latihan tutorial ini, dan dalam masa yang sama waktu kelas esok within the class you kena bagi jawapan untuk apa nama dia tutorial ni berdasarkan nama yang saya panggil. Saya akan catatlah nama siapa yang saya akan ni, and then tak semestinya nama orang yang sama je. So untuk next class orang yang lain pula. So what I mean is you yang saya sebut nama ni perlu berikan jawapan anda di WhatsApp di Telegram punya group. Sebab tu saya suruh semua masuk untuk tutorial kelas kita. So untuk tutorial ni dah ada jawapan dah kat tepi-tepi ni sebenarnya. So apa yang you perlu buat adalah try untuk test soalan ni semua, and then make sure you dapat jawapan ni. So untuk hari tutorial besok, apa yang saya perlukan adalah siapa-siapa yang diberi nama untuk menjawab soalan antara 1 sampailah, you all ada 15 orang Cukup 15. Kejap 15 ke? Tadi saya nampak macam apa 23 tu silap. So ada beberapa je orang yang tak dipilih untuk menjawab soalan. Sebab saya nak semua orang tahu macam mana cara penyelesaian dia untuk tutorial yang kita akan buat setiap satu ni. Jadinya nama yang diberikan untuk setiap satu soalan perlu submit jawapan di grup Telegram. So saya akan tanda sama ada you nak submit dalam bentuk gambar ke, tak kisah, ataupun dalam bentuk Word ke, ataupun dalam bentuk PDF yang you dah siap ke, tak apa, tak kisah. Yang penting you snap your gambar, your answer, post dekat dalam group, and then tulis sekali dengan question yang keberapa. So let's say contohnya soalan yang pertama you ada jalan kerja, you buat jawapan, dapat jawapan ni. Let's say you tak dapat jawapan pun, you bagi je dalam group, nanti saya akan tanda. So within 1 jam besok waktu kelas, nama yang disebutkan perlu beri jawapan untuk satu kelas. Okay, so yang lain pun kena buat juga tutorial yang lain juga kalau ada masa, memang kena sebab soalan yang ni dia macam memerlukan banyak latihan. Kalau you buat test dan banyak latihan, memang dah ada jawapan jadi tak ada masalah. Kalau you test semua soalan and then you tanda your tutorial based on your friend answer, nanti saya akan tanda kawan-kawan you punya jawapan lah. At the same time you juga buat, you akan tak ada masalah dengan bab ni. Okay, clear ke? Ada apa-apa nak tanya part tu? Saya akan bagi nama ni sekarang. So kita akan buat yang based on exercise tu, jangan tengok semua lah. Sekarang ni kita stop sampai before normal distribution kan. So sampai sini je, 15 ni je. So soalan yang pertama akan dibuat oleh sekejap saya nak pasang nama. Tangan left lah. Sabar.
Okay, so soalan pertama akan dibuat oleh Daniel Fitri, ada ke? Ada ke Daniel Fitri? Tidur dah. Ada tak Daniel Fitri? Um, ada 23 orang. Sekejap, Daniel Fitri ada tak ni? Tak ada respon? Empat setengah dah. The next one, Fatin Nabila ada ke? Ada. Okay, Fatin Nabila, soalan nombor 2. You try je, kalau you tak dapat try, saya akan reply Telegram punya discussion dengan voice note, ataupun saya akan reply, memang saya akan tanda your answer. Kalau let's say you tak dapat jawapan kat sini kan, tak dapat sama ke apa ke, tak apa, just post je within 1 hour besok you punya activity lah. Kalau you nak buat early pun tak apalah, nak buat malam ni ke tak kisahlah. So untuk esok punya activity you kena buat jawapan tu and then post jawapan dalam group so that saya tanda dan kawan-kawan you pun boleh dapat jawapan yang sama. Okay, so untuk soalan nombor 2, Fatin Nabila, tak dapat jawapan pun tak apa, it's okay. Yang penting you try. Okay, sebab kita kelas tu petang-petang macam ni kan, nanti waktu kelas saya akan explain kalau ada pertanyaan lah untuk soalan tutorial yang you buat ni. Seterusnya soalan nombor 3, kita ambil Hanif. Hanif ada ke? Ada, Miss. Okay, Hanif buat soalan nombor 3 and then seterusnya 4, Iskandar. Iskandar ada tak? Ada, Miss. Iskandar ada. Okay, Iskandar nombor 4 and then Nasrul ada tak? Okay, Nasrul buat soalan nombor 5 and then soalan nombor 6 kita ambil Ya, memang kita berempat. Aisyah. Berpindah-pindah dah ni. Okay, sekejap For now, saya nak remind again untuk kita punya first class. First sekali, bila nak masuk kelas, you kena buat your future dulu sebab saya dah setting awal-awal untuk schedule your future punya attendance sama ada lecture ataupun tutorial. Sebab siapa-siapa yang tak datang lebih daripada 3 kali akan dikenakan warning letter. So make sure kalau you tak datang, bagi tahu reason kenapa tak datang, and then saya boleh verifikan your attendance. Ada reason tak datang tu is tak ada masalah. And then second thing is make sure semua orang masuk group Telegram sebab group Telegram akan kita gunakan untuk discuss tutorial. Unless kalau you request untuk buat Google Meet untuk that tutorial, saya akan buat Google Meet sebab untuk kelas pun kita ada 3 jam kan lecture kan. So saya boleh selectkan juga tutorial waktu tu so that waktu tutorial kurang sikit lah. At the same time, kita ada 4 quiz untuk this one. Waktu tutorial saya akan buat quiz. Saya dah beritahu untuk tutorial saya buat quiz. Untuk test saya akan buat waktu kelas lah. Test 1 dengan test 1A, 1B and also 2. Kita tak ada project, kita tak ada assignment. Untuk assessment. So assessment you 40%. Jadi saya perlu ingatkan yang test-test dan quiz-quiz tu sangat penting lah untuk everyone. And then seterusnya adalah entrance survey. So untuk entrance survey jangan lupa isi 2 minggu je entrance survey dibuka untuk you all isi macam biasa kan untuk setiap subjek kan ada entrance survey kan and exit survey nanti you all buat akhir semester nanti. So ada soalan-soalan lain sebelum habis? Tak ada, Miss. Okay.
Okey. Okey, semua dah tak bermaya. Saya pun dah tak bermaya tadi. Bukan awak je. Okey. Itu sajalah kelas untuk hari ini. So saya tangguhlah kelas untuk